Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam Segalanya Mudah di dalam PDPC Ustaz Mi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar adik-adik di luar sana? Mudah-mudahan adik-adik semua sihat dan bersedia untuk sama-sama kita belajar lagi pada kali ini bersama Ustaz Mi. Dan sebelum kita nak belajar, jom kita zaz dulu apakah tajuk kita pada hari ini dengan melihat video yang Ustaz Mi paparkan kepada adik-adik. Jom. Tahun 8 Hijriah, untuk pertama kalinya kaum muslimin berperang menghadapi kekuatan besar Romawi Timur di wilayah Mu'tah. Ribu pasukan muslim berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi. Peperangan berlangsung sengit. Tiga panglima Islam yang memegang panji perjuangan satu persatu berguguran. Pasukan muslimin terdesak. Sampai akhirnya, seorang yang baru 2 bulan memeluk Islam mengambil alih komando perang. Ia berhasil menyelamatkan pasukan muslimin dari kekalahan. Dialah Khalid bin Walid. The next hero we are going to speak about, the best of all the warriors ever that the Muslims had, the name of Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. He was known as Abu Sulaiman. Dari Bani Mazum Quraisy dulu menentang Nabi, selepas turun hidayah sepakat diiktiraf sakti. Khalid bukan Nasrani, tapi dulu Al-Uzza tahyul. Masuknya Islam, dia Panglima Saifullah Al-Maslum. Dari awal pertahanan, tekanan pulang kemenangan. Khalid bin Walid tak tentang musuh kafir makanan. Di Hunain dan Mu'tah dan tentang Musailamah, dia mama ditukar tempat Khalid ganti Ikrimah. Sapu rata Parsi hingga jejak bumi Al-Hira dan Taluk Syam bersama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Al-Qaqah di kanan, Diyar Munsyurah bin Hasnah ganding bersama Am bin Ash dan Musana Harishah. Khalid bin Al-Walid wiranya Bani Mahzum, pedang Allah yang terhunus ya Saifullah Al-Maslum. Jihad fi sabilillah, the great warrior in Islam, menjarah bumi Parsi hingga ke tanah bumi Syam. Pemergian utusan Allah, meninggal berita sedih. Khalid terus perjuangan, Al-Siddiq Khalifah dipilih. Kemenangan dijulang saat Umar Khalifah, takluk kuasa besar dunia, Rom dan Parsi pun tumbang. Digelar Abu Sulaiman, pahlawan berjihad fisabilillah. Kemenangan dijulang, janji Allah Rasul itu benar. Masuk Islam pertengahan, namun adanya berkah. Khalid dan Am masuk Islam sebelum Fathul Mekah. Di antara 100 jeneral yang terbaik di dunia, tidak pernah kalah walaupun di zaman jahiliyah. Namun saatnya wafat dicatat di riwayat dan tak mati di medan perang, namun namanya tetap diingat. Pedang Allah dan Walid wiranya Bani Mahzum, pedang Allah yang terhunus ya Saifullah Al-Maslum. Jihad fi sabilillah, the great warrior in Islam, menjarah bumi Parsi hingga ke tanah bumi Syam. Khalid bin Al-Walid wiranya Bani Mahzum, pedang Allah yang terhunus ya Saifullah Al-Maslum. Jihad fi sabilillah, the great warrior in Islam, menjarah bumi Parsi hingga ke tanah bumi Syam. Alhamdulillah. Best tak lagu tadi adik-adik? Best tak? Ustaz Mi jumpa lagu ni dan Ustaz Mi terus bawakan kepada adik-adik. Sebab dalam lagu ni adik-adik boleh tengok, kalau adik-adik suka adik-adik tengok, sebab dia ada perkataan-perkataan yang penting berkaitan dengan tajuk hari ni. Perkataan ataupun info yang penting berkaitan tajuk kita pada hari ni.
Apa tajuk kita pada hari ni? Dah tengok tadi video tadi kan? Dah jelas-jelas tajuk kita apa dia? Apa dia? Pandai. Khalid bin Al-Walid, seorang pahlawan Islam, seorang panglima Islam yang sangat hebat bertempur, yang sangat bijak dalam strategi peperangan. Pak adik-adik, ambil buku teks adik-adik supaya kita boleh tengok apa yang kita nak belajar pada hari ini, dan kita tengok fakta-fakta penting, isi-isi penting berdasarkan buku teks KSSM tingkatan 3. Dan jangan lupa berdoa dulu adik-adik supaya kita dapat berkah daripada pembelajaran kita pada kali ini. Jom. Zas. Alhamdulillah adik-adik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, insya-Allah pada kali ini kita akan belajar lagi dalam bidang sirah pelajaran 22. Tajuk dia Tokoh Sahabat Khalid Al-Walid. Adik-adik boleh rujuk buku teks muka surat 183. Baik adik-adik, sekarang kita tengok dulu mula-mula sekali objektif pembelajaran kita, iaitu apakah yang adik-adik perlu kuasai di dalam tajuk kita pada kali ini. Akhir sekali adik-adik dapat ke tidak? Apa yang Ustaz ni ajar pada hari ini? Dapat apa tu? Yang pertama, adik-adik dapat kuasai riwayat hidup Khalid bin Al-Walid. Yang kedua, bukti kepahlawanan Khalid bin Al-Walid. Yang ketiga, iktibar kepahlawanan Khalid bin Al-Walid. Yang keempat, ni biasalah bila bersama Ustaz Mi akan bawa adik-adik menjawab soalan kebat. Okey, cara menjawab, teknik dia bendanya sama je adik-adik, cuma Ustaz Mi nak ulang-ulang supaya adik-adik terbiasa. Jadi, dan yang terakhir adik-adik bersama Ustaz Mi, adik-adik boleh tengok deskripsi bawah ada link, tekan link tersebut dan adik-adik boleh jawab 25 soalan kuis di bahagian deskripsi itu. Tapi adik-adik belajar dululah. Belajar dulu, dah rasa okey, jawab. Adik-adik boleh view score dan adik-adik boleh tengok berkali-kali ataupun buat berkali-kali sehingga adik dapat jawapan yang betul semuanya. Itu di antara kaedah untuk kita kukuhkan lagi ilmu kita, insya-Allah. Baik adik, tak nak buang masa, kita tengok riwayat hidup Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Nama dia Khalid bin Al-Walid. Kunyah dia apa? Ingat tak lagi kunyah? Kunyah tu panggilan di samping gelaran seseorang. Okey? Dan di permulaan gelaran tersebut, bagi lelaki kita mulakan dengan Abu, bagi perempuan dimulakan dengan Ummu. Khalid bin Al-Walid ni lelaki ke perempuan? Lelaki, jadi mestilah mula dengan Abu. Gelaran dia apa? Sulaiman. Jadi kunyah dia, nama kunyah dia ialah Abu Sulaiman. Itulah kunyah. Baik. Nama ibu dia Lubabah As-Sughra binti Al-Harith bin Harb. Okey. Keturunan dia Bani Makhzum. Bani Makhzum ni memang satu keturunan yang memang pandai dalam peperangan. Kabilah ni memang penduduk Mekah ataupun orang Mekah bagikan tanggungjawab untuk mereka mempertahankan orang Mekah. Ni Bani Makhzum, orang hebat ni. Keturunan, orang kata tu kabilah yang hebat dalam peperangan dan strategi. Baik, wafat Khalid bin Al-Walid wafat di Hims, Syria pada tahun ke-21 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Dia meninggal dunia pada usia 60 tahun. 60 tahun dia meninggal dunia. Okey. Kemudian kita tengok lagi adik-adik seterusnya, iaitu bukti kepahlawanan Khalid Al-Walid. Hebatnya Khalid Al-Walid ni dalam peperangan. Yang pertama, banyak menyertai peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya peperangan Mu'tah, Fathu Mekah dan peperangan Hunain. Ini di antara peperangan yang dihadiri ataupun disertai oleh Khalid Al-Walid semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia masuk Islam, dia dah hebat dalam peperangan. Di antara faktor kekalahan umat Islam di dalam peperangan Uhud adalah kerana strategi Khalid Al-Walid. Nak tahu apa strategi tu? Itu kena tengok video lain. Kan? Dia asas strategi Khalid Al-Walid. Dan kerana tidak amanahnya orang Islam memegang arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patutnya pasukan memanah kena duduk atas. Tetapi pasukan memanah ni dia ingkar perintah Nabi, dia turun ke bawah.
Lepas tu jasuh sukan Madinah duduk atas. Dia turun ke bawah nak ambil harta rampasan perang. Bila semua pakat turun ke bawah ambil harta rampasan perang, Khalid Al-Walid terus serbu daripada belakang dan kalahlah tentera Islam. Itu strategi Khalid Al-Walid. Nak jelas lagi boleh tengok video-video berkaitan dengan peperangan Uhud, insya-Allah. Baik. Yang kedua, dalam peperangan Mu'tah, apabila semua panglima syahid, beliau mengambil inisiatif untuk mengambil tentera Islam. Peperangan Mu'tah ni peperangan besar ni. Peperangan besar. Tapi tu yang dikatakan Khalid Al-Walid ni. Khalid Al-Walid dalam peperangan ni pun dia menggunakan strategi. Yang tu pun adik-adik kena kaji lagi lah kalau cerita dalam ni panjang. Okey, strategi Khalid Al-Walid lah yang memenangkan umat Islam pada peperangan Mu'tah. Apabila dilihat semua panglima-panglima tentera Islam syahid, dia mengambil inisiatif untuk memimpin umat Islam. Strategi peperangannya telah membantu tentera Islam mencapai kemenangan dan beliau digelar Saifullah, iaitu pedang Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak Khalid Al-Walid? Hebat. Inilah kurniaan Allah. Orang kata apa? Kurniaan unggul yang Allah Ta'ala beri kepada Khalid Al-Walid, iaitu bijak berperang dan bijak menyusun strategi. Okey. Baik. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu melantik Khalid bin Al-Walid sebagai panglima untuk menentang nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kazzab dalam peperangan Yamamah. Lepas Nabi wafat, muncullah nabi-nabi palsu yang mengaku diri itu nabi. Antaranya Musailamah Al-Kazzab. Abu Bakar waktu tu jadi khalifah, terus cakap Khalid pergi serang Musailamah Al-Kazzab. Pergi serang. Dipanggil peperangan itu ialah peperangan Yamamah. Kemudian lagi Khalid Al-Walid menentang tentera Parsi dalam peperangan Dha Al-Salasil dan tentera Rom. Bukan dekat Parsi je, tentera Rom seperti dalam perang Yarmouk. Merata Khalid Al-Walid ni sebab ketokohan dia di dalam bidang ketenteraan. Baik, alhamdulillah adik-adik, selesailah bahagian ketokohan. Sekarang kita tengok iktibar. Nampak tak Ustaz Mi dah letak kat situ PIH, suka. Bila nak guna suka, bila nak guna PIH. PIH ni basic untuk menjawab soalan berkaitan dengan iktibar, berkaitan dengan pengajaran, berkaitan dengan kesimpulan di dalam soalan kebat. Ni PIH ni banyak gunanya, ada 3. Okey, di antaranya iktibar. Jadi PIH iaitu pendahuluan, isi H huraian. Jadi untuk iktibar, pendahuluan kita hendaklah. Itu pendahuluan. Isi, bersedia berkorban. Nak sambung isi kepada huraian, dia ada ayat yang dipanggil ayat sambung. Ayat sambung ni ada teknik dia, iaitu gunakan kaedah akronim suka. S untuk supaya, U untuk, K untuk kerana, A untuk agar. Okey, jadi adik-adik pilih apa? Kat sini dipilih U untuk. Huraian dia mempertahankan agama Islam. Yang kedua adik-adik, kita hendaklah, ni pendahuluan. Isi, menyusun strategi dengan baik. Ayat sambung, A, agar. Huraian, memperoleh kejayaan. Yang ketiga, kita hendaklah, pendahuluan. Isi, berjuang bersungguh-sungguh. Ayat sambung, U untuk. Huraian, menegakkan ajaran Islam. Selesailah iktibar adik-adik. Alhamdulillah. Baik adik, kita tengok seterusnya soalan kebat. Biasalah Ustaz Mi akan bimbing adik-adik untuk menjawab soalan kebat supaya adik-adik terbiasa dengan soalan ni. Baik, kita baca soalan. Sayyidina Khalid bin Al-Walid merupakan pahlawan Islam yang berani dan bijak mengatur strategi dalam peperangan serta digeruni musuh. Sebagai murid, ni kita sebagai murid, bagaimanakah anda adiklah menanam sifat berani menegakkan kebenaran? Bawalah suasana adik-adik sebagai seorang murid. Bagaimanakah? Tengok dia punya soalan, bagaimanakah. Bila bagaimanakah ditanya dalam kebat, bermaksud cara. Apa cara dia? Caranya ialah tidak takut mencegah sesuatu kemungkaran di sekolah. Tak takut. Ini cara. Kemudian kita guna ayat sambung. Ayat sambung tadilah suka tadi, pilih. Jadi kita pilih S untuk supaya. Okey. Huraian, perbuatan mungkar tersebut tidak menjadi ikutan pelajar. Kemudian nak sambung huraian lengkap, kita gunakan
sama ada contohnya, kesannya, akibatnya. Dekat sini Ustaz Mi bagi cadangan jawapan. Contohnya apa? Contohnya melaporkan kejadian buli atau merokok di dalam kawasan sekolah kepada guru disiplin. Ini dia. Cara kebat kan. Kan mudah bila kita dah tahu contohnya. Kita boleh fikir contohnya apa. Inilah, melaporkan kejadian buli atau merokok di dalam kawasan sekolah kepada guru disiplin. Dan last sekali, kesimpulannya kita hendaklah, ini apa? Kesimpulan PIH. Jangan ubah P pendahuluan untuk kesimpulan. Apa jangan ubah tu? Kesimpulannya kita hendaklah, ni mesti ada, baru dia jadi kesimpulan. Kemudian bawa I apa? I untuk isi dia, kita hendaklah bertindak sebagai penegak kebenaran. Ni isi. Ayat sambung ni, ambil kaedah suka tadi ataupun teknik suka tadi, S-U-K-A, pilih S supaya U untuk K kerana A agar. Jadi kita pilih A agar apa? Uraian dia, suasana harmoni dapat dilestarikan di sekolah. Selesailah soalan kebat adik-adik. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik adik-adik, sekarang dah habis soalan kita. Soalan kebat kita bincangkan. Dan terakhir sekali, adik-adik, Ustaz Mi nak adik-adik buat di bawah tu ada soalan quiz Google Form, 25 soalan. Adik-adik tolong jawab. Adik-adik boleh view skor, adik-adik boleh tengok balik mana salah, adik-adik buat lagi, buat ulang-ulang sehingga adik-adik dapat kuasai dengan baik dan semua jawapan adik-adik betul. Inilah cara untuk kita kukuhkan lagi ingatan kita, ilmu kita, dan kita dapat menguasai tajuk ini dengan baik. Tahniah semua adik-adik. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi dan jangan lupa share kepada kawan-kawan, kepada guru-guru supaya pahala tu tak mengalir dan Islam dapat dikembangkan lagi dengan cara ini, insya-Allah. Baik. Dan supaya kita dapat terus bersilaturahim dan adik-adik juga tak terlepas dengan video Ustaz Mi pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Jangan lupa subscribe adik-adik. Jangan lupa subscribe, insya-Allah. Itu yang Ustaz Mi nak, supaya dapat lagi Ustaz Mi share dengan adik-adik dengan ilmu-ilmu yang baru, tajuk-tajuk yang baru, insya-Allah. Jumpa lagi adik-adik. Terima kasih banyak. Doakan Ustaz Mi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.